Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat juga kumpulan kami membuat satu pembentangan kepada anda semua tentang tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan kami. Baiklah, tajuk yang telah diberikan kepada kumpulan kami adalah kerjasama demi matlamat. Jadi kami akan mengupas dengan lebih lanjut apa itu kerjasama demi matlamat. Okey, sebelum itu kumpulan kami juga ada menyediakan kepada anda semua slide untuk anda lebih faham tentang tajuk yang akan kami bentangkan sebentar lagi. Baiklah, kita pergi kepada tajuk kerjasama demi matlamat. Kerjasama demi matlamat ini adalah salah satu daripada matlamat SDG. Saya yakin ada di antara anda semua tak tahu apa itu SDG. Baiklah, untuk pengenalan bagi kumpulan kami, saya akan menerangkan apa itu SDG. SDG ni mudah saja. SDG ni adalah Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Matlamat Pembangunan Lestari. Kita boleh tengok kat slide. Terdapat 17 matlamat utama yang telah dikemukakan oleh PBB pada tahun 2015 di Perhimpunan Agung PBB itu sendiri. Okey, sebelum adanya matlamat pembangunan lestari ini, terdapat matlamat lain iaitu Matlamat Pembangunan Milenium pada tahun yang berakhir pada tahun 2015. Selepasnya berakhirnya matlamat itu, maka matlamat pembangunan lestari inilah yang menggantikan pada matlamat pembangunan milenium itu. Okey, poin yang ketiga ialah kerjasama demi matlamat merupakan matlamat yang terakhir. Maknanya daripada 17 matlamat utama itu, kerjasama demi matlamat ini adalah matlamat SDG yang terakhir yang telah dikemukakan oleh PBB itu sendiri. Okey, kerjasama demi matlamat ini adalah untuk menguatkan cara pengamalan dan menggiatkan kerjasama antarabangsa bagi mencapai pembangunan yang mampan. Kita boleh tengok contoh, banyak negara-negara yang sudah menjalinkan kerjasama yang baik. Mereka menjalinkan kerjasama demi kesejahteraan negara mereka. Okey, pada isu semasa sekarang, contoh yang terdekat negara kita, negara-negara yang bekerjasama yang kita boleh lihat seperti Thailand dan China. Syarikat Penerbangan Air Asia telah secara sukarelanya membawa warga Thailand pulang ke Thailand dari China secara sukarela. Maknanya mereka kerjasama ini adalah baik. Ini adalah yang diinginkan oleh PBB sebenarnya. Okey, kita pergi ke slide seterusnya iaitu definisi kerjasama. Definisi kerjasama menurut Kamus Dewan ialah kerja yang dibuat bersama-sama dan saling tolong-menolong, iaitu sesuatu pekerjaan yang telah dikerjakan oleh dua orang ataupun lebih untuk mencapai tujuan atau target yang sebelumnya yang telah direncanakan dan disepakati bersama. Maknanya mereka saling tolong-menolong, seseorang dan seorang lain saling tolong-menolong demi mencapai tujuan yang sama dan yang telah mereka sepakati. Baiklah, bagi definisi kerjasama menurut PBB pula, kerjasama ialah kolaborasi hubungan secara sukarela di antara pelbagai pihak, sama ada kerajaan ataupun bukan kerajaan, di mana semua pihak semua peserta bersetuju secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang sama atau mengambil tugas khusus atau mereka berkongsi risiko dan tanggungjawab demi untuk manfaat yang bersama. Inilah yang didefinisikan oleh PBB mengenai kerjasama. Jadi banyak cabaran atau banyak kesan-kesan daripada kerjasama demi matlamat ini. Untuk mencapai kerjasama demi matlamat ini amatlah sukar jika kita tidak bersatu padu. Jadi kita haruslah bersatu padu untuk mencapai matlamat yang telah dikemukakan oleh PBB ini. Terima kasih pada saudara Haziq. Saya pula akan menerangkan tentang cabaran yang mungkin akan dihadapi oleh sesebuah negara itu dalam usaha mereka untuk bekerjasama demi satu matlamat. Bagi saya, ada kemungkinan untuk berlaku perbalahan, iaitu perebutan kuasa terhadap pucuk kepimpinan negara tersebut, iaitu di antara pihak pemerintah dengan pihak berbangkang yang berlaku atas dasar politik, yang akhirnya akan menyebabkan kerugian pada sektor ekonomi serta menyumbang kepada ketidakseimbangan pada benua dan populasi dunia pada tahun-tahun yang mendatang.
Hal ini kerana ada kemungkinan untuk berlaku ketidakpuasan yang menyebabkan pembunuhan, rusuhan yang akan menggugat keamanan negara tersebut. Selain itu, saya juga berpendapat bahawa sifat perkauman yang tinggi dalam diri masyarakat akan menjadi penghalang yang tinggi, yang kuat dalam usaha kita untuk mencapai kerjasama demi satu matlamat. Hal ini kerana sifat perkauman ini akan menghalang kita untuk bersatu padu demi sesuatu yang baik. Sifat perkauman ini terjadi kerana ketidakadaan kepercayaan dan keyakinan terhadap orang lain. Hanya disebabkan lain rupa, lain warna kulit, lain agama, lain bangsa. Ia akan menggugat kepada aktiviti untuk bekerjasama demi satu matlamat. Okey, sekarang kita beralih kepada manfaat yang bakal kita perolehi sekiranya kita dapat atasi semua cabaran yang saya nyatakan tadi. Sekiranya kerjasama demi satu matlamat ini dapat dilaksanakan oleh negara-negara, ia akan membuka satu peluang yang baik untuk kita memperbaiki hubungan diplomatik di antara negara-negara tersebut. Selain itu, kita juga dapat mewujudkan satu kerjasama secara global untuk masyarakat dunia ini yang akan memberi faedah kepada umat manusia. Di samping itu, kita juga dapat menyelesaikan isu perkauman yang berlaku dan ianya akan menyumbang pada pengurangan diskriminasi terhadap orang lain yang berlaku di dunia ini. Dan secara tidak langsung, kita juga akan dapat mendidik diri serta masyarakat dunia ini untuk saling menghormati di antara satu sama lain. Di samping kita juga dapat untuk mewujudkan kepercayaan dan keyakinan terhadap bangsa, agama dan orang lain. Dan yang akhir sekali, kita akan dapat merealisasikan matlamat utama kita, iaitu matlamat pembangunan lestari yang berasaskan serta berteraskan kepada kerjasama demi matlamat. Oleh itu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian daripada saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan dan rakyat yang berkaitan dengan tajuk kami lah. Okey. Yang pertama, kerajaan. Kerajaan dia perlu ambil inisiatif untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Sebab apa? Setiap rakyat dia berhak untuk mendapat kualiti hidup yang berkualiti. Okay, dengan ini kerajaan dia perlulah menjaga kesejahteraan rakyat tersebut, ataupun dia perlu menyediakan inisiatif, apa-apa inisiatif yang mana boleh menjaga kesejahteraan itu. Okay, seperti mana pendekatan yang lagi dekat musim Covid sekarang. Okay, negara Malaysia ataupun satu dunia tidak pernah menghadapi penyakit macam ni kan, sampai semua kena lockdown. So kerajaan Malaysia dia ambil inisiatif dengan menyatakan arahan PKP ataupun perintah kurung, dan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia dah ambil inisiatif dengan menyediakan doktor-doktor yang berkualiti menjaga pasien-pasien yang menghadapi COVID-19 itulah. Baik, yang kedua, memperkasakan pembangunan modal insan. Seperti mana yang saya faham, memperkasakan pembangunan modal insan ini dia lebih merujuk kepada kualiti seorang individu. Ini lebih kepada pendidikan. Kerajaan dia perlu menyediakan kualiti pendidikan yang berkualiti. Semua orang patut dapat pendidikan itu. Tak kisah orang itu lepasan mana, meskipun result ataupun result SPM-nya mungkin agak rendah, tidak terbaik, kerajaan dah sediakan tempat-tempat
untuk orang belajar. Sekarang ni ada college community, MARA, seperti macam tu lah. Semua orang berhak mendapat pendidikan yang berkualiti dan terbaik. Seterusnya, lompat kepada poin yang ketiga, memperkukuhkan infrastruktur untuk menyokong perkembangan ekonomi. Okay, sebab apa pentingnya infrastruktur ni? Okay, tanpa pembangunan ataupun tanpa pembangunan yang baik, mana tak ada lah orang nak berlabur kat negara Malaysia ni. Jadi kerajaan dia perlu menjaga orang kata bahan-bahan asas untuk semua orang, seperti sekarang ni elektrik ataupun air, jalan raya, bangunan yang gah, yang di mana adanya orang datang untuk berlabur kat negara kita. Maka dengan ni ekonomi pun bertambah naik. Okey, yang seterusnya, antara langkah-langkah perlu diambil oleh masyarakat. Okey, kalau macam kerajaan bagi arahan apa-apa, kalau masyarakat pun tak ikut, apa gunanya kan? Okey, kita sebagai masyarakat pun perlulah bekerjasama dengan kerajaan untuk menjaga macam poin-poin yang saya sebutkan tadi, kesejahteraan rakyat semua tu. Okey, baik, yang pertama, tidak menyentuh sebarang isu sensitiviti, terutamanya berkaitan dengan isu perkauman dan agama. Ini saya lebih merujuk kepada Malaysia. Sebab Malaysia dia terdiri dari Melayu, Cina dan India, dan termasuk bangsa-bangsa lain, Iban, Kadazan. Okey, kenapa, apa kaitan isu perkauman? Kalau menyentuh isu perkauman ni, orang kata racism, diskriminasi. Perkara tu tak elok lah, sebab dia memecah belahkan masyarakat pun dia jadi tidak bersatu padu. Baik, yang kedua, bersikap terbuka dalam suatu aspek selagi mana ia tidak mencela nama negara atau menyentuh isu sensitiviti. Baik, tanpa mengira kulit ataupun bangsa ataupun latar belakangnya dari mana. Patutnya apa-apa cadangan yang dikemukakan oleh siapa saja, kita patut terima dengan hati yang terbuka. Selagi mana yang saya sebut tadi lah, tidak sentuh, terutamanya tidak sentuh isu sensitiviti. Baik, yang ketiga, meringankan beban kerajaan seperti mengikut perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan atau mencuburi dalam alam kerja, di mana mengurangkan kadar kemiskinan dalam sebuah kerajaan. Baik, ini terhadap kita lah. Macam saya cakap tadi, kerajaan dah bagi tahu dah akan arahan sebenarnya COVID-19 ni, arahan PKP, perintah kurung. Kerajaan dah bagi arahan, maka semua tu atas diri kita lah untuk sama ada ikut ataupun tidak. Okay, memang patutnya kita ikut untuk meringankan beban kerajaan yang dihadapi sekarang. Okey, kalau tak pun cuburi bidang kerja, di alam kerja, tak kisahlah kerja apa-apa, janjinya kerjalah. Ini sebab apa? Nak kurangkan kadar kemiskinan. Kalau kadar kemiskinannya makin kurang, maksudnya ekonomi di Malaysia pun dah makin naik. Sebab semua orang dia mendapat peluang pekerjaan. Kalau kerajaan menyediakan banyak-banyak peluang pekerjaan pun, kalau rakyat pun tak nak, apa gunanya kan? Sepatutnya kita ikutlah. Okay, baik, itu saja dari saya. Okey, seterusnya kita akan pergi ke poin saya pula, iaitu kepentingan bekerjasama. Okey, apa yang dapat di slide ni, itulah yang saya akan baca. Jadi tengoklah slide ni sama-sama ya. Kerjasama amat penting untuk mencapai matlamat dalam sesuatu dan juga untuk menyelesaikan masalah. Begitu juga untuk menjalankan sesuatu projek ataupun aktiviti sehingga dapat diselesaikan aktiviti tersebut.
kerjasama amatlah diperlukan, lagi-lagi di dalam sebuah kumpulan atau organisasi, kerana setiap individu dan ahli di dalam kumpulan itu perlulah bekerjasama sesama mereka untuk mencapai matlamat. Dengan adanya kerjasama di dalam kumpulan, matlamat akan dicapai dengan lebih cepat dan lebih efektif berbanding apabila membuat sesuatu secara individu. Okey, yang kita dapat lihat dari sini betapa pentingnya kerjasama ni, lagi-lagi dalam bila buat kerja tu dalam kumpulan, dalam organisasi. Betul lah kan? Kalau buat kerja individu, tak perlulah kepada kerjasama. Nak kerjasama dengan siapa? Lepas tu dengan kerjasama ni kita dapat mencapai matlamat tu dengan lebih cepat, dengan lebih efektif lah orang cakap. Sebab kata orang-orang dahulu, bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Okey, anda bersama saya lagi. Seterusnya kita akan pergi kepada kebaikan semangat bekerjasama. Okey, kerjasama banyak kebaikan dia, of course lah kan. Okey, kebaikan yang pertama, dengan adanya kerjasama ini lebih banyak pendekatan terhadap masalah. Bila mana terdapat masalah tu yang perlu kita bincang dan perlu kepada penyelesaian, mestilah masalah itu akan diajukan supaya untuk ramai-ramai lah berbincang. Dengan kerjasama, dengan adanya kerjasama ini antara ramai pihak, nanti bila diorang masalah tu diajukan, nanti diorang akan bincang sama-sama, macam diorang lihat dari aspek ni, lihat dari aspek ni. Sebab kita tak tahu, mungkin ni yang tahu lebih, mungkin yang pihak ni dia tahu lebih. Jadi bila adanya kerjasama ni, masalah itu dapat dilihat dengan lebih terperinci. Okey, seterusnya kebaikan yang kedua, penerimaan yang bertambah terhadap penyelesaian. Bila adanya masalah, sudah tentu adanya penyelesaiannya. Jadi bila adanya penyelesaiannya, perlulah kepada penerimaan oleh setiap pihak itu. Tidak boleh ada pihak yang macam, aku tak puas hatilah dengan penyelesaian tu, aku ada idea lebih baik. Tidak boleh. Sebab dah dibincang, dah ditentukan penyelesaian dia, perlulah kita menerimanya. Itulah, dengan adanya kerjasama ini, semangat kerjasama dan diri, kita akan lebih mudah menerima terhadap sesuatu itu. Seterusnya, lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Dengan lebih banyaknya orang, lebih banyaknya pihak yang terlibat, sudah tentu lebih banyaknya pengalaman dan pengetahuan. Sebab setiap orang itu ada pengalaman dan pengetahuan yang berbeza-beza. Mungkin dia ni, pengalaman dia dekat benda ni lebih banyak, tetapi pengalaman dekat benda ni dia tak sangat. Tapi yang ni, pengalaman dekat yang tu lebih banyak, kat yang dekat orang ni lebih banyak, ini dia tak banyak sangat. So bila ramai-ramai tu, dia akan berlaku perbincangan ilmiah lah, lebih kurang gitu. Okay, last but not least, that's in a nutshell. Kebaikannya semangat bekerjasama ialah kefahaman yang lebih baik terhadap keputusan. Bila mana adanya semangat bekerjasama dalam diri setiap orang, kita akan lebih terbuka untuk memahami sesuatu perkara itu. Macam bila mana keputusan itu telah dibuat, maafkan saya, bila mana keputusan itu telah dibuat, sudah tentu kalau ramai orang ni, sudah tentu lebih mudah untuk difahami lah. Bila ada seorang, contoh ada seorang individu tu macam, apa dia cakap ni? Lepas tu bila ramai-ramai macam dia nampak, dia tanya orang ni, dia nak faham, dia nak faham yang tu, nak faham yang ni, lama-lama nanti dia akan lebih faham. Jadi keputusan itu akan dapat difahami dengan lebih baik. Okey, yang kita nampak di sini, bekerjasama ini mempunyai sangat banyak kebaikan. Jadi perlulah kita bekerjasama untuk mencapai matlamat. Terima kasih.